Ah. Ya. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Ya, kita jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah. Nanti apa-apa saya beritahu. Okey? Okey, jumpa lagi. Jangan pergi baik-baik. Okey. Saya nak live dah ni. Nak live dah. Okey. Waalaikumsalam. Panjang umur kita. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti mana yang saya janjikan tadi tu, baru tak sat ni tadi, ya. Bagi saya minum air sikit. Dahaga sangat. Alhamdulillah. Allahu akbar, 3,000 lebih. Aku baru jerit ayat tadi. Tolong tengok siapa dia berkata kalau ada soalan-soalan yang membina. Okey, jadi alhamdulillah kita dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala. Walaupun kita janji kata pukul 9, apa-apa saja boleh jadi. Yang ni aku pinjam anak aku punya Umar. Apa-apa saja boleh jadi dekat kita ni kalau kita tak diberikan kelapangan dan juga umur yang panjang. Dan terima kasih juga kepada hampa semua yang menunggu semayang isyak semua kalang kabut, habis semua makan nasi. Apa ada yang dah goreng cucuk, bawa cuk peneram, bancuh Milo, Nescafe ke apa semua. Kurang style, kita punya styling hari ni tak ada cincin. Kalau ada cincin lagi cantik. Tapi susah nak ambil, berkunci. Okey, ada yang goreng wadek, ada yang goreng keropok, ada yang apa itu ini. Jadi terima kasih kerana ramai-ramai sedang menyaksikan live saya pada hari ini. Live yang secara orang terkejut. Okey, di mana kita akan membincangkan pelbagai topik. Jadi kalau tak cukup lah hari sejam ni, kemungkinan kita akan sambung. Lepas sejam tu kita sambung lagi session yang kedua, gelombang yang kedua, iaitu mengenai ceramah perdana tazkirah COVID-19. Okey. Dan di dalam intipati tazkirah ataupun live hari ini, kita akan membincangkan tentang pelbagai jenis aspek dan sudut. Yang mana siapa terasa mampu pi kat hang lah, siapa yang kena libah dengan aku baik pi lah hang rasa pun. Kadang-kadang hampa terasa, aku sendiri terasa, pihak tu akan terasa, pihak ni akan terasa. Jomlah kita sama-sama rasa. Okey, baiklah kita rasa dulu malam ni daripada kita rasa esok api neraka, kita rasa esok segala siksaan dan juga apa benda yang telah dijanjikan oleh Allah terhadap orang-orang yang mungkar di dalam agamanya dan juga di atas muka buminya kita ni semua sebagai khalifah. Okey? Baik. Dia makin naik. Gamaknya yang makin naik, makin sambung, makin duk bertambah. Tengok ni mesti kelang kalibut, buka telekung. Oi, lekah, Datuk dah on dah. Okey. Baik, tak apa. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan saya. Harap tak ada live lain yang clash dengan kita. Sebab aku dah book siap slot malam ni. Sekejap mereka pun sibuk lah nak buat live juga. Walaupun orang yang tengok tu takat 2-3 ekor saja. Okey, tak payah. Mai sini tengok Astro, apa orang panggil? Oasis pada malam ini. Okey, baik. Jadi yang terpanggilnya aku ni nak buat live malam ni hari ni pasal apa? Aku duk dengar cerita lah. Cerita ni duk dengar pada kemarin dah. Lepas tu aku dah bagilah 2-3 dah sikit. Kena apilah kemarin orang tu apa semua. Lepas tu duk main lagi DM tu, suruh aku ulaskan sedikit apa benda yang duk viral lah ni apa semua. Dek, kerana perangai kita yang duk ada ni, termasuklah aku, anak-anak aku, semua segala dalam rumah ni. Baik. Jadi sebelum kita nak cerita pasal benda-benda tu semua, apa T lah, M lah, B lah, apa sebab tu semua, Sebelum tu saya nak cerita sikit di sini. Sebelum nak mula pun lah, tak baca pun doa tengah hati.
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. InsyaAllah. Baik. Nak cerita mai sikit di sini. Okey. COVID-19 ni sebenarnya ada daripada pelbagai aspek dan sudut yang kita boleh pandang. Okey. Kalau hampa nak nampak benda tu sebagai satu bala yang Allah Ta'ala buat turun, boleh. Kalau hampa nak pandang benda tu sebagai satu hikmah yang Allah nak buat turun, boleh. Kalau hampa nak pandang benda tu sebagai satu hikmah dan bala pun boleh. Kalau hampa nak pandang benda tu sebagai satu beban kepada hampa, ikut suka hampa. Kalau hampa nak pandang benda tu sebagai satu nikmat kepada hampa, ikut suka hampa juga. Apa pun hampa nak pandang COVID-19 ni, pandanglah dengan mata hati, cik. Jangan pandang dengan mata kasar kita. Pandang dengan mata hati, dengan iman, dengan kalbu, dengan otak, dengan akal, dengan ilham. Okey? Jangan pandang BPN. Betul ke BPN tu? Kau panggil apa? Apa nama? Lupa dah. Apa tu? Prihatin. Apa nama? Apa nama BPN tu? Prihatin Nasional. Apakah BPN tu prihatin ni? Bukannya BPN tu adalah buta perut nasional. Okey? Pandang benda ni semua. Bukan benda ni saja. Kena pandang semua benda dengan mata hati. Celikkan. Bantuan Prihatin Nasional. Okey? BPN. Bukannya buta perut nasional. Buta perut nasional tu hampa. Okey? Baik. Jadi, apabila kita memandang sesuatu benda yang berlaku, baik kalau benda yang besar dan tengah diperkatakan sekarang ialah itu COVID-19, itu benda yang besar. Benda yang kecil kita tengok pun kita kena tengok dengan mata hati. 2 hari sudah aku dah keluar dan lalu dah kot taman-taman aku ni semua, depan rumah ni semua. Aku dah habaq kat hampa. Zikir bukan sahaja macam la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir tu kadang-kadang tidak berkumat kamit di lidah dan bibir kita, tapi berkumat kamit di hati kita. Betul ke hati belah ni? Hati belah ni. Okey? Lepas tu, bila kita zikir, kita tengok sehelai daun saja pun kita cukup. Ambil daun tu, belek. Ya Allah, macam mana hang boleh buat warna daun ni lagu ni, akak-akak di dalam orak-orak di daun tu lagu tu. Daripada daun tu pula kena cahaya matahari, menggunakan konsep solar tu jadi fotosintesis, bertukar jadi makanan. Daun tu hantar melalui ke ranting, ranting hantar ke dahan, dahan hantar ke batang, batang hantar ke perdu, perdu hantar ke akak. Sampai lagu tu. Itu namanya zikir. Okey? Zikir. Jadi kalau kita faham konsep apa saja ciptaan dan juga makhluk Allah di atas muka bumi datangnya daripada dia, maka COVID ini juga datang daripada dia. Okey? Dan COVID ini sebenarnya kalau kita lihat semua benda yang berlaku di dalam konteks COVID ini, hampa dengar betul-betul, adalah 2 rukun yang terdapat di dalamnya. COVID-19 adalah 2 rukun yang terdapat di dalamnya. Apa dia? Siapa reti? Apa dia? Yang pertamanya ialah rukun iman. Yang keduanya rukun Islam. Dua-dua rukun yang kita duk belajar daripada kecil. Sekolah tadika tu tak apa, masa kita dah besar, mak bapak kita suruh hafal, sekolah kita suruh hafal, ustaz kita suruh hafal. Benda 2 ni adalah benda yang terdapat di dalam COVID ini. Yang pertama di dalam rukun iman, apa dia? Kita kena percaya Allah. Kita ada Tuhan kecil-kecil, tak pun duduk dalam perut lagi pun, mak dah duduk mengaji, dah dengar dah ayat Quran tu. Keluar, pak kita pula bang. Lepas tu kita makan benda-benda yang halal. Mak bapak ajak benda-benda yang elok di dalam agama kita. Percaya kepada Allah. Okey? Percaya kepada Allah. Nombor 2, kita kena percaya kepada malaikat. Nombor 1, Allah. Yang menjadikan COVID ni semua pun Allah. Segala benda yang nampak dekat mata kasar kita, benda yang nampak bawah mikroskop, benda yang tak nampak, itu apa pula? Malaikat. Walaupun dia perbuat pada cahaya, tapi kita tak nampak. Hijab tu Allah tak angkat. Tapi kita kena percaya Allah itu Allah kita. Yang keduanya, anak aku ni duduk tak sengap kan, ya? Ya Allah, ya Tuhan aku. Tak ada hari lain kan nak pergi main game lagi, Ali. You better go sit down there properly and listen to my whatever I need to say.
Orang lain sibuk duk dengar ke ni. Hang ni boleh keliting pasal sini. Dengar telinga tu. Berapa hari dah duk main benda lah tu. Ram aku sebelah aku kepak dua binatang tu. Okey, nombor satu. Nombor satu ialah kita kena percaya pada Allah. Nombor dua, malaikat. Kita tak nampak macam COVID tu. Kita tak nampak, tapi kita beriman bahawa malaikat tu ada dan ia adalah makhluk Allah. Okey? Makhluk Allah. Yang nombor tiga, kita kena percaya kepada kitab, iaitu Al-Quran. Al-Quran. Kita kena percaya. Di dalam Al-Quran itu ada segala benda-benda kalam Allah yang Allah buat turun. Allah bersembang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad terima wahyu itu, kitabkan di dalam Al-Quran ini, dan kita kena refer. Kita kena refer macam kita duk Google. Inilah Google Islam, iaitu percaya kepada kitab. Lepas dah ada kitab, siapa yang duk baca ni kitab ni kat kita? Siapa yang duk ajak kat kita? Percaya kepada Nabi. Okey? Nabi. Nah, yang tu dah rukun iman yang keberapa dah. Lepas kita percaya kepada Nabi, kita percaya kepada, betul ke? Ada terlepas tak tadi? Takut terlepas saja. Allah, malaikat, kitab, Nabi, hari kiamat. Okey, aku ni terlupa. Betul? Lagi? Okey. Jadi lepas kita percaya kepada Nabi, adanya Nabi-Nabi ini sebagai perantaraan antara Tuhan dengan kita manusia biasa ini, ya, maka kita kena percaya adanya hari kiamat. Okey? Hari kiamat. Hari kiamat itu adalah satu hari yang sangat pasti. Tolong cek. Hari yang sangat pasti. Iaitu hari itu, nak tak nak, dia akan mai. Dan bila dia akan mai, sebelum dia akan mai, Allah tak akan bagi tahu bila jam dia akan mai, bila saat dia akan mai, bila tahun dia akan mai, bila hari dia akan mai, bila minggu dia akan mai. Tak habaq, tetapi Allah akan berikan petunjuk-petunjuk hari itu, dekatnya dia tu di mana. Okey? Dan sudah tentu kita melihat COVID ni sebagai satu ketukan di pintu. COVID ni dah bagi salam, Assalamualaikum. Dia dah dekat dah. Okey? Jadi kita kena tengok benda tu. Yang hampa berebut nak pergi cari semua segala benda lain atas dunia tu, lagi nak buat apa? Lah ni kita dah kena kambuh segala benda tu, pergi cari benda-benda lain yang akan mendekatkan kepada hari kiamat. Itu antaranya rukun Islam dah. Dan kita juga kena percaya rukun iman, dan kita kena percaya kepada qada dan qadar juga. Apa yang saja berlaku di atas dunia ini adalah di atas berlakunya qada dan qadar, sebab, penyebab dan ketentuan di dalam kitab Lauh Mahfuz. Apabila tinta itu sudah diangkat, maka akan berlaku cerita-cerita yang ini. Dan COVID ini juga sebahagian daripada qada dan qadar, yang kita mau tak mau pun kena benda tu berlaku juga. Faham ke tak? Jadi itulah dia rukun iman. Lepas tu kita berpindah kepada rukun Islam. Pun rukun Islam ini ada di dalam COVID, dan COVID ni ada di dalam rukun Islam. Yang pertama apa? Mengucap. Okey, macam aku baca surah Toha hari tu, aku ini Allah. Aku ini Allah. Kita kena tahu mana pikuk mana kita kona pun, apa pun kita kona, kita buat apa pun, semuanya kerana Allah Ta'ala. Siapa yang lebih berkuasa? Allah Ta'ala. Macam mula-mula COVID ni sebelum jadi, aku kata iman kena kuat dulu. Jangan hampa ingat kerana benda sanitizer tu dapat menyelamatkan nyawa. Kalau hampa dah basuh, cuci, bersih pun, kalau di dalam qada dan qadar itu, ketentuan Allah kata saat itu hang mati kerana jatuh parit, hang mati juga. Faham tak? Jangan ingat sampai lagu tu. Seriau tengok tangan tu macam nak kena penampak. Okey, yang itu adalah kita mengucap, kita bersaksikan bahawa Allah itu Allah kita, dan Nabi Muhammad SAW itu pesuruhnya, rasul kita. Okey? Baik, nombor dua, kita sembahyang. Aku dah cerita juga, Allah jadikan COVID ni di musim di mana sama dengan Isra' Mi'raj kita, di mana ketentuan, di mana Allah tetapkan supaya kita bermulanya solat daripada 50 waktu
kejadinya 5 waktu, tapi Allah tetap memberikan pahala itu ibarat 50 waktu di dalam satu hari. Faham? So kita kena solat. Allah dah cipta kita, kita kena pi dekat dia, kita kena jumpa kat dia, kita kena syukur kat dia, kita kena habaq kat dia bahawa kita ini beriman dengan Allah yang menjadikan kita. Faham? Covid tu ada kena mengena. Kalau hampa tak semayang selama ni, hampa pilah semayang pasal benda tu yang kena buat. Sebab ini adalah antara benteng-benteng untuk kita menolak bala untuk menjaga kita. Setakat yang kita mampu, selagi Allah tak cabut nyawa kita, selagi Allah tak jadikan kiamat tersebut. Faham tak? Lepas tu kita kena puasa. Pasal apa kita kena puasa? Pasal untuk kita mengenangkan nasib-nasib orang yang tidak berapa baik macam kita ini, yang sehari sekali makan sampai 10 kali. Makan tak makan di rumah dah, makan di luar, makan di restoran, habis situ, sak situ, pagi, tengah hari, petang, malam, habis malam, siapa pula berjumpa pula, keluar tu, makan, pi, hunggah, minum sana sini semua. Orang yang tak ada duit, orang yang miskin, orang yang papa, orang yang fakir, hampa lupa. Sebab tu Allah suruh puasa. Bila kita puasa, kita rasa macam mana orang susah. Walaupun hang ada duit, hang tak boleh beli benda tu semua. Walaupun hang ada macam-macam dalam rumah, tapi hang tak boleh makan. Siapa yang perhati tu? Tak ada siapa perhati. Kalau kita di rumah, kita puasa pun ada. Kalau kita tak puasa, kita boleh makan. Tak ada orang nak marah. Tapi kalau kita beriman, kita merasakan bahawa Allah telah melihat, sedang memerhatikan kita, kita tak makan. Sama juga dengan benda ni. Jadi kita kena rasa. Orang-orang yang kaya kena rasa macam mana orang susah rasa. Yang tengok saja teringin nak makan, tak boleh makan. Pasal apa? Tak ada duit. Bukan salah mereka tak ada duit. Memang Allah jadikan mereka itu sebagai sebegini-sebegini. Sebab ada ujian untuk orang-orang miskin dan ada ujian untuk orang-orang kaya. Jangan bila kita masa kita kaya, kita tak ingat dekat orang. Bila Allah sentap sikit, rentap sikit nikmat tu, kita mula menggelupur seolah-olah bahawa kita sudah tidak percaya bahawa Allah itu wujud, dan kita bergantung kepada satu kerajaan untuk meminta bantuan. Tak boleh. Cek. Kerajaan itu adalah asbab semata-mata. Bukannya kerajaan itu Allah. Kerajaan Allah itu di atas, di langit ketujuh, bersemayam di atas arash, memerhatikan gelagat hamba-hambanya. Apa gelagat kita lah ni? Habak Maisat, apa gelagat hampa? Hampa jangan buat kartun lah di sini. Lepas puasa apa? Allah train lagi kita dengan zakat. Sama ada duit yang dia bagi itu kita nak berkeluar ke tidak, dengan sekian-sekian hal, dengan sekian-sekian peratus untuk menolong orang-orang susah. Berkeluar tak? Berkeluar tak setimpa dengan apa yang hampa dapat? Jangan ingat orang kaya berkeluar zakat tu zakat fitrah yang RM7 lebih, RM4 lebih semua tu. Bukan, itu fitrah. Ini zakat pendapatan. Jadi apabila kita tak mengeluarkan zakat, dan apabila kita ditimpa musibah dan begini, kemudian kita menggelupuk nak cari. Faham tak? Zakat itu penting. Lah ni, nak bayar zakat lagu mana pun tak boleh. Ni raya nak mai dah. Kita nak bagi zakat pun dah tak boleh dah. Pasal semua pakat-pakat duduk dalam rumah lari, tak ada nak pergi cari. Siapa yang nak pergi buat kerja lah ni? Nak bagi zakat masa raya, siapa yang nak pergi buat? Tak ada siapa dah. Ini adalah di antara petanda-petanda kiamat nak dekat. Kiamat nak dekat. Antaranya ialah apabila tidak ada orang lagi yang boleh menerima sedekah. Bukan sebab kita ni masing-masing semua kaya raya sampai tak boleh terima sedekah. Hang kaya, aku kaya. Aku tak mahu, jangan sedekah aku dah penuh dah. Masalah di sini apabila kita ingin bersedekah,
apabila kita tiba di bulan Ramadan, sedekah itu tidak boleh dibuat kerana tidak sampai. Tidak boleh sampai kerana disekati oleh benda-benda sebegini. Itu yang kita patut tahu dan dengar di kepala. Bukan kita nak minta peruntukan khas. Faham ke tak? Ini tanda-tanda kiamat. Masjid dihias bina. Mekah tu tengah buat besar expansion, bubuh chandelier, marble sana sini, pumpang. Lah ni, adakah penghuninya di situ? Adakah penghuni di Makkah, di Masjidil Haram sekarang ini? Masjid mula kosong. Sedekah tidak dapat diberikan. Haji, rukun Islam yang seterusnya. Apa kita nak jawab, cik? Haji, apa kita nak jawab? Selama ni tak pernah ada begitu. Tak boleh tahun ni. Ini adalah ketukan Assalamualaikum hari kiamat. Okey, yang dah dekat. Dan hari kiamat tu akan tiba apabila dunia ini kembali cantik kembali, semuanya sungguh makmur kembali, dan ketika itulah tiupan sangkakala akan mula ditiup oleh malaikat yang menjaga serunai itu. Kerana apa Allah buat ketika itu kiamat itu akan diambil? Kerana Allah nak cuci kita sekarang ni, nak cuci betul-betul supaya kita menyucikan diri kita, menyucikan kaum keluarga kita, menyucikan anak-anak kita, menyucikan bangsa kita, agama kita, negara kita. Kita buat ni satu peringatan. Satu ujian macam SPM tu, ujian tulis, hampa fail ke pass ke apakah. Dan apabila dia dah cuci semua, dah jadi baik apa semua, negara ataupun bumi ini akan kembali makmur, akan penuh dengan kehebatannya. Dikala itulah maka kiamat akan berlaku. Kerana Allah tak mau nanti pada hari kiamat itu, masa berlakunya ketika itu, manusia berada di dalam kealpaan. Kerana telah diberikan peringatan sebelum itu. Dan kita kena ingat, ini adalah satu momen di mana ada dua yang kita kena takut. Satu, takut kita mati kerana COVID ni. Dua, kita takut kerana ini adalah satu, tinggal berapa simpang saja lagi nak sampai ke penghujung jalan kita. Okey? Jadi kembali kepada apa yang aku nak habaq dekat apa semua ni pasal rukun Islam dan rukun iman adalah equals to COVID ni. Semua itu Allah rumuskan dalam satu wabak penyakit supaya kita melihat itu dalam sebagai satu bentuk yang sangat besar pengajaran dan ujiannya. Allah nak jadikan kita tu kembali kepada Allah supaya apabila kita mati besok ni, kita tidak mati di dalam keadaan yang lara, dalam keadaan yang tenganga, dalam keadaan yang terjelen, dalam keadaan yang terbeliak, sebab ketakutan melihat malaikat maut datang di dalam keadaan kita tidak bersedia. Faham tak? Okey? Dan kita berbalik kepada itu. Aku ada satu ayat untuk hampa daripada surah Al-Baqarah, ayat 280 yang aku nak timbulkan sengaja. Isu ni aku tak sebutlah sebagai satu isu khusus, tetapi kalau hampa pada tangkap, hampa dengar elok-elok lah. Okey. Ayat 280 surah Al-Baqarah. Dan jika yakni orang berhutang itu di dalam kesulitan, maka berikanlah tempoh waktu sehingga dia mendapat kemudahan. Makna kata bila ada orang berhutang dengan kita, berhutang ni selalunya orang miskin berhutang kepada orang kaya. Tetapi dalam aku punya kelompok-kelompok circle ni, orang kaya pun berhutang dengan orang kaya juga. Orang kaya pun ada berhutang dengan orang kaya juga. Aku tahulah, aku golongan VIP ni. Okey? Jadinya, apabila seseorang itu berhutang kepada orang yang satu lagi, mana kata dia dalam keadaan susah, yang amat memerlukan, okey, di dalam kesulitan, maka berilah tempoh waktu sehingga dia mendapat kemudahan itu. Ini yang kerajaan kita tengah buat. Tidaklah disebut kata berhutang, tetapi dalam keadaan fakir, susah. Ni yang segala B40, M40 ni.
Depa ini memerlukan kerana mempunyai tanggungjawab, tetapi income yang masuk itu tidak sesuai dengan tanggungjawab yang ada. Dan apabila T40 ni juga sibuk nak jugalah satu peruntukan bagi depa, siapa suruh hampa hantar anak pergi sekolah international? Siapa suruh hampa pergi naik Mount Everest ski apa semua bawa beg Chanel? Siapa suruh hampa susun kereta tu semua? Kalau nak tahu, orang yang paling kaya sebenarnya atas dunia ni adalah orang yang tidak mempunyai hutang. Orang tu yang sebenarnya bukan T40. Itu adalah OTT 40, over the top 40. Orang tu yang tak payah masalah ada fikir. Bila kita tidak hidup ni, tidak ada hutang dan kita berkehidupan sederhana, jadi benda-benda macam ni kita tak ada masalah. Sebab apa kita tak ada masalah? Apa kita nak masalah? Sebab kita takut duit tu tak cukup. Betul tak? Kita takut bahawa semua ni, apa segala benda yang kita buat hari-hari, kita celak mata, apa benda yang kita sign kat cek tu, apa benda yang kita bagi dekat orang, apa semua tu adalah milik kita. Sebab tu kita takut. Bukan milik Allah. Kita tak sedar bahawa kita mangkit tu semua Allah bagi rezeki, hidup panjang. Orang tu confirm projek sana, orang tu singgah beli nasi lemak semua. Yang tu semua adalah rezeki yang Allah gerakkan pada setiap umat dan hambanya ini supaya berlakunya ekonomi di antara kita. Jadi kita tak boleh nak tuduh mana-mana pihak ni. Aku bukan saja mengata dekat T40, tapi aku mengata juga dekat M40, aku mengata juga dekat B40. Semua tu. BB40 pun dah hampa tahu susah lagu tu. Yang hampa gatai tak menikah 2-3 tu pasal apa? Pasal apa? Habak mai. Bila hampa dah menikah 2-3, susah lah. Kesianlah dekat anak bini. Dia ni tak boleh bagi pelajaran penuh. Bini tak boleh bagi segala duit market yang elok. Rumah tangga berkecai. Yang sedap, hang. Itu salah satu contohnya sahaja. Okey? Jadi, berbalik kepada ayat itu tadi, maka berikanlah tempoh waktu sehingga dia mendapat kemudahan. Jadi, kerajaan tengah buat benda ini. Kerajaan tengah buat benda ini, memberikan hutang dahulu, ataupun dalam konteks ini prihatin. Apa tadi? Badan Prihatin Malaysia? Nasional? Badan Prihatin Nasional. Prihatin itulah yang kerajaan buat untuk orang-orang yang di bawah ini, memberikan kemudahan kepada mereka. Jadi, lepas tu, dan jika kamu menyedekahkannya, itu lebih baik bagimu. Ini yang kerajaan tengah buat. Kerajaan tengah sedekah balik. Kerajaan dah kutip segala teks kat kita, dah kutip segala tol kat kita, dah kutip segala itu, ini, ni, cukai sana, cukai sini. Lepas tu duit tu, inilah yang digunakan untuk memberi pulangan kembali kepada B40 dan M40 yang mana memerlukan. Dan jika kamu menyedekahkannya, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu itu lebih mengetahui akan nikmatnya apabila orang itu memerlukan duit daripada kita, berhutang dengan kita, orang tu mesti malu punya cik. Kalau siapa-siapa nak berhutang, tak tahu nak letak muka kat mana kalau nak berhutang tu, kan? Tambah-tambah lagi kalau orang kaya yang berhutang. Jadi kalau kita menyedekahkan dan kita menghalalkan hutang itu adalah lebih baik. Han tak maukah? Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 280, kalau kita menyedekahkan dan menghalalkan hutang itu lebih baik bagi diri kamu jika kamu mengetahui. Apa ganjaran Allah tunjuk nak bagi kat kita? Wallahu alam, Allah tak sebut, tapi Allah sebut jika kamu mengetahui. Kita dah tolong dia keluar daripada jalan kesusahan dia. Lepas tu kita sedekah pula rezeki yang kita dapat tu, kita minta bagi tolong dia, kita sedekah pula. Allahu Akbar. Yang tu pahala tu usah kira lah. Allah kata jika kamu mengetahui. Jadi kalau kita ni jadi lanun nak pi korek balik orang-orang susah punya duit tu, apa kehernya? Tak sah lah kita cari pasal. Mai pun dulu daripada keluarga susah. Lepas tu hampa dah bila orang-orang susah ni beli barang hampa, hampa tak ingat ke diri. Lepas tu bila hampa senang, hampa nak tendang balik mereka ni. Banyak hampa punya cantik. Mereka ni semua sanggup bergolok bergadai, simpan duit shilling, simpan duit celah sarontek, simpan sebelah sini.
punya yang nak beli, tolong kita ni semua. Kita tu termasuk akulah. Jual segala tudung, beg, apa semua, trepek, apa semua. Ni semua orang-orang yang tolong aku ni lah. Jadi aku terima kasih dekat hampa semua. Kerana hampa aku boleh duduk dalam rumah ini. Kerana hampa aku ada aircon. Kerana hampa aku boleh ada selesa. Tetapi kesemuanya ini juga Allah Ta'ala yang juga lorongkan, menjadikan rezeki kepada aku. Jadi aku bersyukur, Alhamdulillah. Dan aku teringat hari-hari macam manalah mereka keadaan mereka ni kadang-kadang kesian. Okey? Faham tak? Lepas tu aku ada satu lagi hadis kursi aku nak bincang dengan hampa. Di sini, ni semua pun berkaitan dengan kursi, berkaitan dengan COVID dan berkaitan dengan perwatakan kita apabila berdepan dengan benda-benda yang orang kata yang main daripada Allah, tapi kita seolah-olah macam ketika tu kita semua jadi kapiak. Kita jadi kapiak, kita tak teringat kata kita ni wujud dilahirkan, ditiupkan roh ke dalam badan kita, jasad kita oleh Allah. Dengar betul-betul hadis kursi daripada Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, ni live nah, sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah firman. Hadis kursi ni apabila ada dialog di antara Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ilham, tanpa wahyu, tanpa Jibril, berdialog. Okey? Aku berhutang kepada hamba-Ku, tetapi dia tidak memberiku hutang. Allah kata sendiri, Allah firman sendiri, Allah berhutang dengan kita kerana Allah cakap. Mana kata kita di bawah tanggungan Allah, maka Allah berhutang dengan kita dengan memberikan rezeki kepada kita. Allah berhutang. Hari-hari kita setiap saat itu ada saja dalam bentuk jenis semua Allah berhutang dengan kita. Dia berhutang nafas kepada kita. Dia berhutang rezeki kepada kita. Dia berhutang kesihatan kepada kita. Dia berhutang kenikmatan kepada kita. Sebab Allah menjadikan kita. Jadi dia berhutang dengan kita. Tetapi dia tidak memberiku hutang. Dan hamba-Ku telah mencelaku. Allah berfirman, Allah habaq dekat Nabi Muhammad, dan hamba-Ku telah mencelaku. Dahlah Allah bagi segala nikmat, tetapi hambanya pula cela. Kita cela, kita maki sana, kita keluh sini, kita macam-macam, kita bebai, kita hingak, kita bising pasal benda COVID ni. Bisinglah, bising tu, pung pang, tak kena saja. Kita mencela Allah. Kita mencela Allah tanpa kita sedari. Kenapa Allah kata begitu tu? Dan hamba-Ku telah mencelaku, tetapi dia tidak menyedarinya. Ni sebiji-sebiji firman Allah. Dia tidak menyedarinya. Dia berkata, alangkah malangnya masa. Alangkah malangnya masa. Padahal aku adalah masa. Kita kata malangnya masa. Malanglah kita ni semua. Oh, tak boleh keluar, malang. Kita nak itu, tak boleh, malang. Kita nak sini semua, malang. Kita nak buat meniaga jatuh, malang. Kuno-kuno kita nak bayar apa semua tu, tak boleh sebab bisnes tak masuk, malang. Kita kena bayar gaji ke orang, EPF lah, itulah ini, malang. Kita kena tahu apabila Allah menyebut masa tu, di dalam masa tu banyak benda yang berlaku di dalam masa. Semua benda itu masa. Kita bernafas masa, kita solat itu masa, kita berjalan itu masa, kita membuat tindakan itu semua masa. Allah kata, padahal aku adalah masa. Kemudian Abu Hurairah membacakan ayat, jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka nescaya dia melipat gandakan untukmu dan mengampunkanmu. Jadi manakala di sini tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka kita ni tak boleh mencela apa saja benda yang berlaku. Kerana benda yang berlaku itu adalah masa. Dan masa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jangan kita jadi mereka-mereka yang kufur. Dan Allah pun dah kata, Nabi sendiri pun dah kata, azab kepada umatku ini akan lebih jauh buruk
daripada azab umat-umat Nabi yang terdahulu. Dan ini wallahu a'lam merupakan antara azab kepada kita. Kita mungkin tak ada banjir yang besar, kita mungkin tidak ada ledakan gunung berapi sampai menenggelamkan kota kita, kita tak ada penyakit yang orang kata tu pernah dulu tapi tidak direkod berapa kematian, tapi benda ini sedang berlaku di zaman ini, dan ini merupakan salah satu bala yang diturunkan, yang Allah kata dan Nabi kata juga adalah salah satu benda yang akan diuji umat-umat Nabi Muhammad. Jadi kita sekarang diuji oleh Allah, oleh masa. Maka janganlah mulut tu ceoi dan hati tu cepat sangat nak berkeluar benda-benda kata-kata yang akan memusnahkan balik kepada kita iman kita, tauhid kita, agama kita, mak bapak kita, anak-anak kita, laki kita, kita sendiri. Faham ke tak? Aku dah sebut pasal rukun iman, aku dah sebut pasal rukun Islam, aku dah sebut dah pasal surah Al-Baqarah ayat 280, hadis Qudsi pasal mana itu dia COVID. Dan apa kita sebagai umat Islam yang percaya bahawa kita ni adalah umat-umat Nabi Muhammad dan juga hambanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa kita patut buat? Orang dah lah susah, hampa pelingkuk pula buat masuk asam garam keping serai tomeh lagi ke atas. Duk cari duit dan juga rezeki. Ingat sikit, kadang-kadang orang-orang yang tadi aku saja buat kuih cara tu dengan hangat, dengan apa, dandanlah aku ni dalam kepala duk teringat kaedah. Ya Allah, macam manalah kaedah nak siapkan satu Tupperware ada 32 biji loyang tu sampai terbakar muka, perut, apa semua hangat semua. Nak siapkan satu loyang yang harga RM32. Itu nak bakar, nak susun, nak bancuh, nak apa, nak bukmai kat sini, apa semua. Nak cari rezeki. Itu kaedah. Tak apalah, aku dah fund dah dia punya capital. Ni yang duk tepi-tepi jalan tu, yang duk tunggu melengung, ada gerai yang tak berhenti, tak putus orang ramai pasal dia duk tempat strategik, dia LRT ke ataupun dia masak sedap ke, orang tahu dia masak sedap, tak putus orang duk beratok. Alhamdulillah. Macam mana pula gaya ada makcik tu yang tak ada orang mai pun dalam 3-4 orang beli nasi lemak, beli kuih tu pun bukan dia buat. Kadang-kadang orang mai letak di belas plastik tu dia punya duit, lepas tu dia kena bayar ke orang yang mai letak kuih tu. Berapa dik sangat dia dapat? Kalau satu hari dia dapat dalam RM50, RM70, kalilah sebulan RM1,500 tu nak makan apa cik? Itu belum lagi kos dia nak buat tinggal suku tu balik di rumah pula, anak bergedua, laki pun ada, apa semua kerja dereba tak cukup, nak makan apa? Jadi kalau kita tak dah duk kaya raya ni, nak pi rampas juga allocation mereka tu semua, pasal apa? Tak payahlah. Faham ke tak? Masa handuk naik ski dulu dekat Saji, tunjuk beg Chanel, tak pasal-pasal. Ada ke pi mau apa semua ski tu bawa beg Chanel besar tu? Apa ke cerita? Janganlah jadi orang kaya buta perut, tak pandai styling. Itu aku dah geram dah. Hang nak tunjuk hang main ski ke? Hang nak tunjuk hang ada beg baru? Hang ingat depa-depa yang tengok ni walaupun tak sekolah ni buta perut ke nak percaya? Depa duk gelak kik situ tahu walaupun depa ni buta perut. Walaupun depa ni miskin, depa tahu hampa punya penipu tu semua tu. Boh beg dalam tu buat apa? Oh, hari ni nak pakai apa? Tunjuk beg ni, tayang kot tu. Bila tangkap gambar beg tu mai ke depan. Kesemua yang direct tu beg semua mai ke depan. Tahu ni raya, buatlah lagu tu perangai lagi. Mai di rumah hihi open house, menyanyi, menari apa semua, bergolek lah semua di situ. Mai bila nak tangkap gambar raya, pakat-pakat cari, where's my handbag? Where's my handbag? Oh, where's my handbag? Tak tangkap gambar raya, pergi pegang handbag buat apa, bahlol? Tak ada kena-mengena. Raya tu nak masukkan silaturahim. Penat aku buat ke semua jiwa ni nak tunjuk silaturahim antara orang kaya dengan orang miskin. Rapatkan, tapi hampa tetap nak buta perut. Nak tayang juga beg carry hampa tu masa tangkap gambar raya. Nak buat apa? Tak ada kena-mengena. Patutnya raya tu, yang kaya-kaya tu pi masuk pendalaman, suar duit raya kat mereka tu. Bukan yang tangkap gambar raya pegang beg Kelly, pegang beg Chanel. Boh tahun depan tu, aku cukup benci macam tu tau. Ambil beg tu boh tahun depan ni.
Kalau 10 orang ada perempuan situ, 10 nanti bubuh lagu ni. Pasal apa aku nak tanya? Pasal apa? Aku yang fashion designer pun meluat tengok, apatah lagi orang lain. Gila, benda ni kita stop. Raya tahun ni, hampa buatlah lagi perangai tu. Hampa dah tak boleh buat. Pasal hampa apa semua tak boleh berjalan, pindah. Ramadan ni pun, kalau kata kerajaan kata kalau kita dah clear, aku sangsi benda tu akan clear. Hampa jangan pergi keluar di masjid, nak gatai ke tegak, nak pergi juga tarawih. Duk di rumah elok-elok. Benda ni tak akan clear. Buat masa terdekat ni, kalau hampa keluar lagi macam tu, sampai bila rantai ni tak akan putus, sampai bila lah kita tak boleh raya. Tahun ni ke, tahun depan ke, berapa tahun, sampai bila orang lain yang dah kumpul duit nak pergi haji tu tak boleh. Itu perkataan mampunya haji itu. Baru kita tahu rupanya Allah sebut kata sekiranya mampu. Kalau kita nak pergi haji, sekiranya mampu. Bukan mampu daripada RM2, cik oi. Bukan mampu daripada RM2. Mampu daripada segi kesihatan, fizikal. Dan juga kalau kata tak ada penyakit, pun mampu juga. Lah ni duit ada, fizikal ada, apa ada, boleh pergi buat haji. Baru kita tahu mampu tu sebenarnya dalam konteks apa yang Allah sebutkan. Aku nampak raya lagi tahun ni, hampa semua pakai berderet, pakai helmet, ambil raya, aku diberi penampak sekali. Buta perut. Raya tu konten dia lain. Tak pakai nak menayang masing-masing. Faham tak? Lepas tu aku baca lah, aduh, bukanlah mereka ni nak jarum aku, tak. Tapi aku baca tweet ni lah, DM mereka screenshot hantar kat aku yang untuk tweet apa semua tu. Para artis ni boleh tak jangan jadi buta perut sangat tu tak? Hampa tu memang dah siap sedia buta perut. Akai botang mana? Bila jadi benda lagi ni, lagilah hampa tu jadi buta perut. Makan apa cek? Semua hitam ke? Nyanyi tak sampai berapa tahun, simpan kereta apa semua. Nak buat apa kereta tu? Dulu tak ingat ke hampa duduk flat? Tak ingat ke main mana-mana dulu ni? Dengan berjelaga apa semua. Kalau hampa buat perangai gitu, hampa tak buka mulut hampa yang pekong tu, tak apa. Duk sengap-sengap. Kalau tak boleh keluar benda yang elok, duk sengap-sengap. Jangan duk cueh sana. Jangan tunjuk kata dalam ni kosong. Bising saja sebenarnya. Jangan duk diam. Bila kita punya kehidupan ni penuh dengan expenses, hantar 10 anak tu pergi sekolah mengaji, sekolah tinggi yang yuran sampai berapa puluh ribu, ratus ribu tu. Kalau kita ni duk rumah besar macam ni, lepas tu hutang sana, hutang sini, hutang sana, tu lah beg pun tak bayar habis. Tu pun kalau beg tu original. Kalau beg yang beli pada China pun kurang-kurang, kalau beg asal harga 25,000 dekat China tu, kalau grade A pun main-main dekat 4,000 juga. Kalau kita dah biasa hidup macam tu, kita create kehidupan kita macam tu, bila mai benda yang tiba-tiba mengejut ni, memanglah kita jadi bercempaka, takut. Apa aku nak makan ni? Apa ni semua? Memanglah tak cukup. Orang lain yang duk pakai telefon Nokia yang tak ada gambar, tak ada apa tu, macam mana ceritanya? Kita ni yang tak lingkup, dia duk beli sampai 2-3. Satu yang ni. Satu ni untuk bisnes. Yang ni untuk tu. Yang ni untuk ni. Bila dah jadi begini, memanglah hampa yang paling cemas sekali. Sebab apa? Hampa pun duduk atas hutang yang paling banyak daripada orang yang duk meniaga nasi lemak tu. Dia pun cash. Kita hutang. Paling-paling yang hampa boleh buat pun ialah macam kes aku. Paling-paling boleh buat pun, yang hampa boleh buka mulut mula-mula pun ialah minta tolong kerajaan kalau boleh turunkan sikit rate untuk EPF potongan daripada pihak majikan. Sebab lah ni dah turun 7% kan dekat staff. Yang staff akan carumkan 7%. Majikan akan stay. Minta tolonglah kat kerajaan. Tak lama, setahun saja. Buat turun sikit saja peratus. Itu yang patut kita mula-mula minta. Bukan minta
segala peruntukan khas ni peruntukan apa? Dah nama pun bos kan. Masa hampa kaya dulu tak ingat staff-staff semua. Hampa tak ingat lah kata mereka ni yang duk tolong hampa meniaga apa semua. Hampa tak ingat lah segala makcik-makcik ni semua yang duk beli tudung lah, apa lah, slipper lah, kasut lah, minyak wangi lah, pun cuci muka lah, apa semua. Mereka ni lah nak beli. Kalau mereka nak beli yang segala mahal-mahal itu memang kita tak boleh. Sebab yang mahal itu kita yang duk beli. Yang mereka ni yang duk beli barang kita yang murah tu. Dan kita buat murah pun sebab kita nak suruh mereka beli. Dan mereka ni adalah 40% B40, 40% M40. 80% population Malaysia itu datang dia daripada golongan yang beli barangan kita. T40 itu, T40 kan? T40 itu adalah 20% saja. Jadi, kekayaan yang kita ada lah ni untuk orang yang kaya tu main daripada sana melalui keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita terjadi yang benda macam mereka tak boleh beli barang kita, mereka nak makan pun tak boleh, kita nak marah mereka. Apa ni punya akal? Suun betul lah. Kalau kita memang dah kaya masa mereka beli barang kita dulu, sebab tu macam aku kata kemarin, beda sikit untuk hari-hari hujan. Apa pun dalam bisnes, kita kena ada 6 bulan sustainable amount of money to run in case anything happen. Tu namanya bisnes. Masa untung, kita untung. Orang lain kerja gaji, mereka tak untung. Kerja macam tu je lah. Tapi kita untung lagu ni. Bila kita untung lagu ni, kita kena ambil lah untung sikit tu bawah meja. In case bila main besok kita tak untung, hak bawah meja tu berkeluar balik. Pakai. Nak ikut sopan saja kita ni dengan siapa-siapa. Dengan apa 40-40 tu semua. UB40 kah? Yang tu kumpulan nyanyi kan? Faham ke tak? Orang nasi yang jual tu semua pun macam tu lah. Kenapa kita tak perasan? Kita duduk dalam cermin gelap kereta kita. Kita tak perasan. Kita tak tengok pun tepi kiri kanan tu. Macam aku selalu pergi kerja pagi-pagi. Aku tengok kiri kanan tu. Allah, hai. Bapak duduk di depan. Lepas tu, depan bapak ada anak. Yang tu yang besar sikit lah. Boleh duduk dalam raga. Belakang bapak ada anak umur 6 bulan. Duduk tersepit antara mak di belakang. Duduk atas motor dalam hujan. Tengok sikit di luar cermin tu apa. Di luar cermin kereta Porsche hampa tu. Di luar cermin kereta Vietnam. Tengok siapa yang tak luar tu. Kemungkinan orang yang tak luar itulah yang duk beli barang kita. Yang kita duk viral, yang kata benda tu bagus, art ni semua, apa semua. Kan? Faham ke tak? Orang yang B40, M40 tu bayar ke hampa sampai 3,000 lebih nak buat review dalam IG hampa. Bila orang tu susah, hampa tak mau tolong dia. Hai, gila ke apa? Aduh, ya Allah. Tak malu ke apa? Jadi kita kena tengok orang yang tunggu bas, orang yang naik LRT, orang yang balik pukul berapa, nak ciao masak lagi, anak besok nak pi apa semua. Bukan mereka mau jadi hidup lagu tu, cik. Mereka pun tak mau. Mereka pun nak macam kita ni duduk dalam kereta aircon, tutup apa semua elok selesa. Dalam tu ada muzik, ada TV, ada cikedis, ada apa semua. Bukan mereka pun mau, mereka pun teringin. Tapi adakah mereka keluar kata, oh gini. Gini. Mereka tak kata pun. Mereka kata, cukuplah dengan rezeki yang Allah bagi kat kami. Kami bersyukur. Ada apa-apa yang best kah? Ha? Faham tak? Kita ni dalam hati ni kena ada belah sikit. Tahu tak belah? Belah tu bila tengok orang tu belah balik. Teringat dulu kita ni lagu mana, main pada mana. Aku ni dulu masa belajar tu, duit dalam BSN tu tinggal RM5 4 kupang. Nak berkeluar paling-paling sikit RM10. Tak boleh. Kalau aku boleh tumbuk mesin tu, ambil yang RM5 tu pun jadilah masa ketika itu.
Bila Allah dah bagi rezeki, kita kena syukur. Kita kena ingat dekat orang yang ketika ini, masa ini di dalam tempat kita dahulu. Jadi kalau hampa tak mau rasa kecut perut bila terjadi benda macam ni, kita kena bermuhasabah diri. Faham ke tak? Belas ihsan kepada orang lain. Jangan kita duk tokok tambah benda-benda tu. Jangan kita duk tanya awal lagi kot. Apa tadi yang kita nak cakap tu dah hamba main, saya takut saya lupa. Awal yang duk jauh sangat. Apa yang tadi poin-poinnya? Baru 14 hari kot. Baru tak sampai 2 minggu lagi. Tak sampai 2 minggu lagi kita diuji sebegini, kita dah menggelupok, dah minta, tak tahu nak minta kat siapa dah. Seolah-olah Allah tu tak ada, tak dengar. Seolah-olah depan mata kita adalah kerajaan tu saja sebenarnya yang boleh buat kepada kita. Sedangkan cuba tengok keliling dalam rumah hang tu. Ada washing machine, ada peti ais berapa pintu, ada dapur, ada itu, ada sofa tempat tengok TV tang sana. Sagi sofa sini nak buat cerita lain pula. Sagi ada bilik makeup pula asing, ada bilik wardrobe pula asing. Gitu tu pula. Tudung jangan cakap lah daripada hujung ni sampai hujung ni semua color pun ada. Kasut jangan cakap lah daripada hujung ni sampai hujung ni semua ada. Orang susah apa daripada? Bercatu, cik. Bercatu. Takkan mereka nak makan macam tu saja. Tu anak-anak duk melangut kepada mereka tu. Mak, hari ni kita makan apa? Bapa teringin tengok budak tu makan aiskrim. Bapa nak jawab apa? Macam itulah juga aku maki semua ni anak-anak aku ni. Kena ingat, inilah masa dia. Inilah masa dia. Sebab hampa lahir-lahir senang. Macam mana aku nak try bagi hampa susah pun, aku pun tak tahu macam mana. Sebab itulah Umar tu aku hantar tepi asrama. Biar hang susah sikit. Betul tak? Bercatu, cik. Bercatu. Tapi aku nak buat macam mana? Takkan aku nak tolak rezeki Allah bagi. Macam aku cakap tadi. Yang aku punya tisha tu pun tak hadam lagi dalam perut. Dah lepas tu, dah tak hadam lagi, tak lepas lagi kot lubang bawah tu. Dia pun buat mai dah. Bukan kata aku yang tunjuk tu, kata aku ni kaya apa semua, tak. Aku tunjuk itu rezeki. Contoh dia. Tudung kalau daripada Johor, kalau diikat boleh sampai ke Perlis. Tudung saja. Ni tudung mereka tu adalah 3 line. Pakai yang ni, basuh satu, satu lagi kau nak pergi makan kenduri. Kering ni pakai ni, basuh yang tu. Basuh yang ni, yang kering tu pakai pula macam ni. Tu pun herot, pakai pun RM10 saja. Apa nak cerita sekarang ni? Baiklah, ni kita dah nak sampai sejam lagi kawan. Aku nak tanya hampa. Lepas ni kita akan buat satu lagi session di mana mungkin aku boleh baca dan kita akan sembang dengan betul. Ataupun kalau aku tak larat, mungkin aku tak buat. Tapi apa rasa macam mana? Hampa mau lagi ke lepas ni tak cukup ke? Lagu mana ke? Sebab kita ada beberapa minit saja lagi. Okey, sebab aku pun tak puas hati sebab tak apa nak boleh baca ni semua ni. Okey, Jad, apa good tu mau ke tak mau? Tak ada komen, tak ada apa, semua good. Topik KWSP. Okey. Okey. Jadi kalau kita nak pergi dengan selebihnya, tolong tosh sikit tu hangat. Kita nak pergi selebihnya, insya-Allah kita akan sambung lepas ni, okey? Jadi terima kasih. Kita sambung sat lagi kemudian, mungkin lepas ni tak orang nak masuk tak banyak apa, aku tak kisahlah. Janji aku dah lepas dah segala apa dalam dada tu pun tak lepas penuh lagi. Semua nak lepas. Jadi aku ni pun duduk dalam dah buat bisnes 30 tahun. Hidup 49 tahun. Baru first time ni lah. Second time lah Allah nak uji. Tapi ini yang Allah tidak uji kepada aku, tapi uji kepada keseluruhannya, amnya. Maka aku rasa macam Allah, selama-lama aku hidup adalah diuji 2-3 kali. Tapi janganlah kita macam lagi 49. Kalau dia uji, kalau aku kumpul-kumpul dia uji pun tak sampai setahun
masa yang diuji kepada aku, lebih 48,5 tahun tu punya aku duduk seronok apa semua dengan maghrib pagi, sihat apa semua. Ini, pi sana, pi sini, pi market, beli sana, pi London, pi Paris. Masa tu gedebuk-gedebuk, seronok tak ingat. Masa itu pun ingat. Kita kena ingat dia selalu. Walaupun kita dalam seronok, dalam susah. Dalam seronok, lagilah hampa kena ingat. Susah tu memang automatically. Seronok ni kita kadang-kadang kita senang lupa. Yang keseronokan itu, sometimes benda tu boleh menjadi kesukaran. Tapi kita kena ingat. Macam aku ni, tak boleh pergi ke mana. Tapi tak apalah, tak bising pun, tak adalah kata nak riau sana sini sebab kita dah buat plan. Kita dah buat plan, kita dah tawakal, kita dah apa, lepas tu kita berserah kepada dia. Apa nak jadi ke, apakah nak mati ke, siapakah nak berlingkup ke, apalah. Kita sebab itu ada senjata yang Allah bagi, iaitu doa. Bila kita ada senjata iaitu doa, kita yakin Allah akan menolong kita. Iman kita perfect. Faham ke tak? Okey? Baik, kita akan jumpa. Mungkin Cik akan break 5 minit lah kot, sebab hangat berpeluh ni. Okey? Baik, Assalamualaikum. Kita jumpa sebentar lagi. Minta maaf di atas break. Sebentar tadi Ustaz pun penat lah, naik angin semua segala nasibik, tak terpelanting segala kopiah-kopiah dan serban tu. Serban pun dah terpelanting dah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang Cik kata tu tadi, Cik tak kisah lepas ni hampa nak bergaduh dengan aku ke, hampa nak sentak dengan aku ke, hampa nak cemuih dengan aku ke, hampa nak sakit hati dengan aku ke. Aku habaq yang betul. Okey, pasal itulah aku pun pencen daripada dunia yang penuh glamour dan kepurak-puraan ini. Dan aku buat terus switch aku punya pandangan kepada kepada kelompok-kelompok B dan M40 ini, kerana mereka lah yang sebenarnya itu yang kita patut contohi. Kita bukan contoh orang-orang kaya, kita kena ambil contoh orang-orang ini yang mana bekerja kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kerana itulah matlamat kita. Kita nak jadi macam tu sebenarnya. Tetapi tidak salah menjadi orang kaya, tetapi apabila kita diberikan kekayaan dan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa guna kekayaan yang Allah berikan itu kepada kita? Mesti ada sebab musababnya. Bukan untuk bagi kita kaya saja, tapi untuk kita salurkan kekayaan untuk menjadi ujian kepada kita, supaya kita ini mengetahui apakah tugas kita apabila diberikan kelapangan, masa, rezeki, kesihatan sebegitu, sama ada kita gunakan pada tempat yang betul ataupun tidak. Orang yang paling last kali masuk syurga adalah orang-orang kaya, kerana auditnya begitu lama. Tetapi kalau orang itu adalah orang yang kaya, tetapi orang itu mengetahui sebab musabab dia diberikan kekayaan, maka dia juga adalah antara orang yang pertama juga akan mencium bau syurga. Faham ke tak? Okey? Jadi selama ini kita telah berlaku kecuaian dan kelalaian di dalam Ramadan yang kita sambut, di dalam Syawal yang kita sambut. Selama ini berpuluh-puluh tahun kita hidup daripada dulu sampai kelar, kita duk buat Ramadan tu macam satu fiesta. Okey, di mana kita buka puasa dekat hotel, kita buka puasa dekat restoran, makan satu kepala sampai berapa ratus ringgit, makan tak habis, tapuk atas pinggan, lepas tu tak mau, tak sedap, tolak tepi, orang tu ambil pinggan buang masuk dalam tong sampah. Orang lain makan buka puasa dengan apa, cik? Roti pak sagi saja, cicah dengan Milo. Macam mana? Itulah dia perangai kita yang Allah nak cuci supaya kita lah ni hampirlah makan kat restoran tu. Bolehkah? Pilah beridang daripada hujung kepala ni sampai hujung kepala sana. Makan boleh? Tak boleh dah. Tak boleh dah.
buat perangai gila kita tu. Bukan kata kita di sini no, di Arab Saudi no, di mana, di Qatar no, di Kuwait no, di situ tu perangai lagi huduh daripada kita. Kalau kita membazir, hampa tak tengok macam mana mereka sambut Ramadan, lagi bazir. Orang kaya berimpun dalam satu tempat tu, makan kurma daripada grade yang bagus, coklat itu, ayam panggang, pak gugak. Itu semua itu adalah pembaziran, dan Allah tak suka tengok benda-benda tu semua. Jadi Allah kata, apa aku nak buat ni? Mana kata kita kena buat dalam satu bentuk yang baru cara kita nak sambut Ramadan itu. Dan semayang tarawih yang lepas Isya kita semua duk buat tu, bukannya dulu Nabi duk buat lagu tu pun. Mereka semua pakat-pakat berkiam di dalam rumah. Berkiam di dalam rumah. Yang ni bila kita nak pergi tarawih ramai-ramai, lepas Isya, ada yang tu imam baca laju, ada yang tu imam baca lama, ada yang buat sampai berapa puluh rakaat, ada yang buat 8 rakaat. Masing-masing tak tentu arah. Kalau kita semayang kiam seorang-seorang di rumah, kita nak pi mangkit pukul berapa ke, kita nak lama nak sujud ke, kita nak baca surah panjang ke, kita nak baca Qul Huwallahu Ahad saja ke, itu terpulang kepada kita. Tapi yang penting khusyuk dan mengamati dan juga menikmati malam-malam Ramadan itu. Faham tak? Aduh, masuk mesej-mesej yang tak tentu hala ni. Yang tu yang kita mau, Allah mau kita cuci balik perangai kita yang huduh tu. Syawal kita macam mana kita sambut. Oh, buat open house, gerubuk-gerubak, kumpang dan semua. Yang panggilnya kaya, panggil orang kaya. Orang kaya ni, besok ni, hari ni, orang kaya ni panggil orang kaya tu, dia makan, oh makan bawa lah sate, kambing, apa semua, gerubuk-gerubak. Esok tu pula yang kaya A panggil kaya B. Lusa pula kaya C panggil orang kaya A. Kok tu sajalah. Orang kaya sajalah yang dapat rasa kenikmatan Syawal tu. Yang tak kaya, patutnya buka segala pandai sebesar-besar tu kemah tu, panggil segala orang miskin tu, mai makan. Inilah makanan-makanan lazat yang kami duk makan hari-hari. Hari ni mai kita makan sama-sama. Panggil anak-anak yatim, orang susah tu, mai masa yang ni lah kami duk makan. Udang, ketam, kambing, yang ni kami duk makan. Inilah rezeki yang Allah suruh kami kongsi. Hari Raya tu nama dia, Hari Raya. Faham ke tak? Selama ni kita buat kalau lagu tu, tak, kita tak buat. Kita tak buat lagu tu. Kita buat macam mana kita rasa elok, macam mana tok nenek kita buat, yang tu lah kita rasa betul. Tak, Allah nak memperbetulkan sikap kita menyambut bulan mulia yang dia cipta tu, supaya kita jadi lebih elok lah untuk tahun ini. Jadi seronok kita pun dengar. Janganlah kita duk sibuk, oh tak boleh lah kita nak pergi. Ya, betul, seronok. Tetapi sebenarnya jangan kita ingat, apabila budaya itu, apabila adat itu kita jadikan sebagai agama, kena faham. Nah, kita kena hidup bermasyarakat, betul. Itulah masa kita hidup bermasyarakat, waktu kita pergi tarawih apa semua. Tetapi macam-macam orang yang sebelum ni semayang fardu pun tunggal langgang berlubang sana sini, bila mai nak semayang tarawih yang sunat itu, pakat-pakatlah capai telekung itu, bok pun ini lah, ning doyong-doyong pergi masjid semua nak semayang tarawih. Semayang fardu hampa ke laut. Pasal apa? Oi, pasal konten lah, apa lagi? Nak habak kata orang kita pergi masjid, nak habak orang kita sambut Ramadan. Ciap sana, ciap sini. Buat lagi lah tahun ni, buat. Boleh tak buat? Peace, mayan tarawih telekung apa semua sampai ke tutup, sampai ke dagu semua ni. Mai raya lagu ni. Apa ni passion? Habak maisat. Belum lagi yang bulan ni pakai tudung, bulan depan melayang dah, duk pergi buat gimnastik lah, buat aerobik lah. Apa hal? Oi, buta perut kah? Apa ingat Tuhan tu ni masjid dengan di Mekah saja kah? Masa Ramadan jadi Muslim, masa lepas tu kapiak. Tak boleh, jangan buat perangai macam tu. Allah marah. Kita mempersendahkan agamanya, kita mempersendahkan kalamnya, kita mempersendahkan
mempersendakan rasulnya, pesuruhnya, kekasihnya. Kita mempersendakan semua. Tapi kita tak sedar kita mempersendakan agama kita sendiri. Kita tak sedar kita mempersendakan apa itu neraka dan syurga. Kita tak sedar kita buat benda tu dekat agama kita. Apa rasa kalau orang buat dekat kita, keluarga kita, nama baik kita? Macam itulah juga Allah rasa kita buat dekat agama dia. Faham tak? Bukan kita hidup ni nak jungai-jungai buka telefon, marah ke orang ni, marah ke orang tu. Aku marah ni ada sebab yang betul. Sebab apa kalau aku tak marah, hampa tak dengar lagi, tak sedar lagi hampa duk buat lagi perangai tu. Besok ni mai apa lagi penyakit pun aku tak tahu. Bila mai lagi penyakit apa semua, hampa nak salahkan B40 dengan M40 tu. Apa? Ni semua salah kita. Semua. Bukan kata B40 lah, T40 lah, M40. Semua ni salah kita. Aku pun sendiri ada salah dia. Semua ni Tuhan kumpul. Dia ajak sekali. Sebab tu aku kata apa saja kita nak buat pun ni kita kena sembahyang taubat dulu. Kita taubat dulu benda-benda yang kita duk buat dulu. Kita minta ampun. Allah, ampunlah dosa kami ya Allah, supaya kita ni tidak berada di dalam golongan-golongan yang dimurkai oleh Allah. Bila Allah murka, jadilah lagu ni. Faham ke cik? Jadi tahun ni Ramadan dengan raya, kita buat macam mana apa yang dituntut oleh agama. Bersederhana. Melainkan kalau hampa nak jamu bagi orang lain semua rasa tu tak apa. Tapi tahun ni dah tak boleh dah terlambat dah. Tahun-tahun dulu Allah bagi kita hidup lama sampai ke saat ini untuk kita buat, kita lupa. Dan ni bila tak boleh buat, dandanlah macam-macam, tak cukup duit lah, apalah, itulah, inilah. Dan lagi faham tak? Jadi kita kena ambil iktibar. Okay? Raya bukannya balik kampung berdondong-dondong. Hampa kadang-kadang tak ingat. Bila hampa balik kampung, hampa tak ingat orang tua-tua yang di kampung tu bukannya ada duit sangat. Hampa balik bawa itu menyusahkan mereka. Balik tak suar duit, tak tinggal duit, buat berkelabung rumah orang tua-tua tu. Yang tak basuh pinggan, yang apa, rimah orang tua-tua tu pun. Tapi takkan dia nak kata aku melingkup balik Kuala Lumpur, terus balik rumah aku kalau macam ni punya perangai, anak menantu, cucu semua, mestilah dia berkata masuk. Mak bapak mestilah dia berkata lagu tu. Kalau hampa balok sangat tak mau tolong siap apa semua tu, suar duit, at least bolehlah counter balik perangai hampa yang balok liat tu. Sama saja. Ni semua Tuhan nak bagi kita peringat. Okey, jadi ingatlah tahun ni yang kita duk ingat macam tahun yang gah sangat 2020 ni kundunya macam tu. Lah jadi lagu ni tunggal langgang. Pasal apa? Pasal kealpaan kita di dalam kehidupan kita seharian. Faham nah? Pasal itulah cik pun, walaupun cik nak berkeluar beg ke tudung ke apa ni, cik siap habak lagi dekat PAPS. Sebelum jadi COVID ni pun kami dah berbincang dah duk kata ni, kita kena buat juga. Kalau kita tak buat benda ni, hampa PAPS ni, kita adalah antara orang yang akan melumpuhkan ekonomi orang-orang B40 dengan M40 ni. Sebab ekonomi akan lumpuh. Tapi cik habak kat PS, hampa jangan push sangat benda ni, sebab takut-takut nanti orang terliok, orang beli, padahal ada benda lain yang mereka kena beli lebih penting daripada itu. Jadi hampa jangan push sangat. Kalau orang tu ada duit, dia nak beli. Ada PAPS aku semua report-report dah tu, ada yang cancel sebab takut duit tak ada. Tak apa, backpay bukan rezeki mereka. Dan aku pada kali ini pun aku rasa macam lega. Pasal apa? Kalau tidak, selalu bila aku launch je bag tu, tak berapa saat habis dah. Sebab aku nak bagi orang-orang yang betul-betul mampu, dan orang kata tu, itu hak dia. Beg tu hak dia, tudung tu hak dia. Kalau orang yang nak ambil, nak beli, nak jual balik dengan harga segala reseller, aku tak bagi. Sebab itulah aku wujudnya Riniaga hari tu. Sebab itulah aku wujudnya juga sistem agent klinik ni. Ni tak pasal-pasal sale dulu yang banyak tu, mereka semua ujung bulan ni akan dapat semua commission mereka. Duk kerja di rumah saja. Jadi bila kita niat kita nak tolong orang, insya-Allah Allah akan tolong kita. Bukan aku nak kata aku ada duit banyak ke. Apa ni? Mampu dah kah?
Makan lagi kondok sebesar-besar anjing tu. Melekat lah. Minum air. Tapi cukuplah setakat mana yang kita ada banyak ni, kehidupan kita banyak ni, dengan duit simpanan kita sikit, cukup. Sebelum COVID, masa COVID ni, pusat zakat transfer daripada zakat sebanyak 70,000 ke dalam akaun aku, pulangan 40% daripada zakat yang aku dah bayar kat mereka, untuk aku edarkan sendiri kepada mereka-mereka yang memerlukan. Tetapi bila aku dah dapat zakat tu, aku dah kata kat staff aku, okay, duit yang 70,000 tu masuk balik dalam akaun untuk bayar dekat, untuk bagi sambung bayar dekat pusat asuhan kanak-kanak cacat, tahfiz, itu, ini, apa yang dekat Thailand lah, apa semua. Bayar terus masak. Jadi aku tak payah nak ambil duit tu. Nak buat tu pun tak ada cek. Lah ni bila kita nak zakat, walaupun ianya adalah antara salah satu rukun Islam, kita nak buat zakat tu pun tak boleh lah ni. Raya dah nak dekat, macam mana kita nak pas duit tu? Tak ada orang yang nak boleh pergi tolong pas tu. Tu dia. Tak takutkah? Tu yang aku kata, duit hampa tolong-tolong beli barang aku semua yang aku nak cat surau kat kerja aku kan. Dan cat pagar je cek. Kecubung apa semua, dinding dalam tu semua tak ada nak cat. Duit dah semua dah ada nak bayar. Nak buat kebaikan pun Allah sekat. Macam mana tu? Aku ni rasa macam, ya Allah, hai, minta niat kita tu dah diberikan pahala, supaya walaupun kerja itu terbengkalai, tetapi pahala tu sudah diangkat ke atas langit untuk dikira di dalam buku amal kita semua ni. Sampai macam tu. Jadi tak takut lagi kah? Takut. Kita nak buat baik pun Allah tak bagi. Macam mana tu? Bukan kata nak buat jahat saja dia sekat. Nak buat baik pun dia sekat. Tetapi kita kena ambil ini sebagai satu iktibar lah, sebagai satu benda yang bahawasanya, walaupun kita ni ada segala-galanya cukup lengkap dengan apa semua, sihat, nak buat baik, nak pergi haji, nak buat apa itu ini, tetapi yang sebenarnya yang paling sekali berkuasa ini, sesungguhnya aku adalah Allah. Surah Taha. La ilaha illallah. Apa saja kita buat, kita bangkit pagi, kita nak pergi berniaga, kita nak pergi kerja, kita nak masak, kita nak mandi, kita nak itu, nak ini, nak berlibur, nak pergi ibadat, nak pergi mana pun, semua tu adalah di atas kehendak dan keredaan dia. Dia kata tak boleh, tak boleh. Dia kata boleh, boleh. Dia kata hari ni hang hidup, besok dia kata hang esok mati, hang mati. Semua ni adalah dia. Jadi kalau bisnes kita tak laku pun kerana dia, bisnes kita laku pun kerana dia, benda ni jadi pun kerana dia, adik-beradik kita mana yang dah jadi mangsa COVID pun kerana dia juga, semua kerana dia. Tetapi kita kena ambil lah, walaupun itu pun kerana dia, tetapi ada konsep qada dan qadarnya. Itu kita kena ada ilmu untuk kita faham konsep qada dan qadar tu. Aku nak bagi tahu kat hampa memang susah lah. Hampa kena tahu sendiri. Faham ke tak? Nah? Baik. Yang kita ni duduk di rumah ni tak buat apa-apa, aku pun juga rasa macam takut juga. Aku ni boleh bayar gaji. Kalau aku dibuatnya 6 bulan tak keluar, tak apa semua. Sebab tu aku dah suruh account aku buat projection cash flow kita macam mana. Sempat tak kita untuk 3 bulan ni untuk bayar gaji saja, duit tak masuk. Bolehkah kita ni survive, kita sustain? Tengok kalau cash flow tu Allah punya kuasa tu, kalau macam mana pun kita minta pun kita tak boleh ke, kita tak mampu pun. Kalau dia kata kun fayakun, mampu Jadi sebelum kita takut kepada benda-benda ini dan kita rasa macam kita memfitnah Allah, seolah-olah macam kita tak percaya dia buat benda ni akan menjatuhkan kita, dia buat benda ni akan menyusahkan kita. Kita memfitnah maka kita memfitnah Allah. Bila kita fitnah Allah, mana kata Allah tu tidak ada apa-apa erti bagi kita. Allah tu macam manusia. Fitnah, kita boleh bercakap belakang dia, kita boleh mengumpat dia. Tak boleh macam tu, cek. Oi, apa hampa ni? Tu Allah tu, oi. Hampa ingat Allah tu ada akaun WhatsApp ke, IG, Twitter apa semua? Tak boleh. Tak boleh kata lagu tu. Mati masa hampa kata lagu tu, mampui hampa. Baik hampa istighfar banyak-banyak, sembahyang taubat banyak-banyak.
InsyaAllah bila hampa dah kembali, dah tahu akar umbi kita, kenapa kita dilahirkan, kenapa kita diciptakan, kenapa diciptanya syurga neraka, adalah untuk menguji kita supaya kita ni menjadi satu hamba yang senantiasa bersyukur walaupun di dalam keadaan sekali apapun, sesat dalam hutan ke, nak lemah dalam laut ke, sesat dalam gunung ganang ke, tak ada duit tinggal 2 kupang dalam beg duit ke, ada duit setimbun dalam peti besi ke, itu semua kita semua kena berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Okey, baik. Jadi mari kita bersembang, Sat. Okey, depa semua ni gunakan nama artis veteran. Padahal selama ni tak pernah ambil tahu pun. Kita tak usah duk mengumpat pasal itulah. Okey, hampa jangan duk cucuk aku. Okey, depa nak guna nama siapa ke, nama depa ke, apa ke, itu hampa sendiri mau ingatlah. Okey, tak baik buat begitu. Jadi murka, bila Allah murka kepada pembaziran, maka itulah yang akan kita dapatlah. Faham tak? Lifestyle aku yang hampa duk tengok rumah gerubung dengan pinggan mangkuk gerubung-gerubang, apa lantai semua cantik, pancok cantik, apa semua, ada kerusi tu semua. Aku nak buat benda tu pun aku dah ke tepi dah siap-siap. Kalau aku buat rumah ni berapa juta, aku kena ada berapa juta pula untuk aku sustain kod jadi apa-apa emergency. Masa aku buat rumah ni pun 2 tahun, aku buat rumah ni dah masuk 2 tahun, 2 tahun, lepas tu 5 tahun dulu sebelum aku pasang ceracak rumah ni pun aku kata, ya Allah ya Tuhanku, aku tahu berapa ada duit aku dalam akaun, tapi oleh kerana oleh kerana Allah dah tunjuk, pula astagfirullahalazim, oleh kerana Allah dah tunjuk nasib aku, rezeki aku bersebelahan di sebelah surau ataupun masjid yang aku nak. Last kali aku duduk di rumah di sebelah aku mati, lepas tu ada jiran-jiran yang cantik macam Oya lah, apa semua perwatakan dia. Ini yang aku nak habiskan sisa umurku di rumah ini. Maka aku dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sekiranya aku tidak mencukupi rezeki yang aku ada di dalam simpananku ini untuk membina rumah keluargaku untuk menuju kepada alammu syurga dan berbuat kebaikan di dalam rumah ini, maka engkau bantulah aku ya Allah dengan limpahan rezeki untuk membantu juga orang-orang yang terlibat di dalam pembinaan rumah ini, supaya mereka juga mendapat rezeki mereka di dalam cara aku membina rumah ini. Itu kita kena niat. Bukan kita pasang cucuk tanah tu, nanti area ni lah aku nak buat, nak tunjuk dalam Instagram, area ni lah aku nak itu, area ni lah aku nak minum whisky ke, champagne ke, aku nak cling cing cing ching 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 ching, ching ching, how are you, hi. Bukan macam tu. Tapi bila kita dah dapat niat yang betul itu, insya-Allah Allah tolong. Allah tolong. Masa tu aku tahu duit berapa dalam akaun aku. Memang aku tahu tak cukup ni. Kalau aku nak buat rumah sebesar ni memang tak cukup, dengan nak kena bayar gaji, dengan nak sustain business, tak cukup. Tetapi dengan secara orang kata tu peliknya, memang aku sendiri pun pelik, cukup bayar duit tu, habis terbinanya istana aku ini, rumah aku ini, alhamdulillah, dengan bantuan kepada aku daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham ke tak? Okey, baik. Jadi macam itulah juga. Jadi kita tunjuk, jadi macam-macam benda yang jadi daripada orang-orang susah COVID ni, kesan dia, okey, daripada orang susah, daripada para tabligh, okey, yang kena kumpulan sasaran ini, dan juga sampailah kepada kedua-dua tuanku kita, Kebaduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong, sampai kelompok itu pun Allah nak tunjuk sekiranya taraf dan status itu pun tidak terlepas daripada percaturan COVID ini. Apalagi kita nak percaya apa, aku tak tahulah. Sebab saya pernah 2 hari sudah duk bercakap, duk menangis dengan tuanku Raja Permaisuri Agong. Kata tuanku, macam mana ni tuanku duduk elok-elok. Nah, itulah saya duduk kat bilik saya, tuanku Agong duduk kat bilik tuanku Agong. Kami tak boleh, selama ni lah kami daripada kecil cilek-cilek duduk beranak di istana, daripada kecil sampai ke besar, sampai ke tua 2-3 hari sudah ni pun ada dayang-dayang duk keliling, bodyguard sana sini, polis nino pi mana pun tak pernah angkat beg, tak pernah angkat cawan, tak pernah angkat apa pun. Semua orang tolong bagi siap apa semua. Tetapi bila Allah kata, akulah Allah, aku inilah Allah,
Jadi yang di Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong pun semua kena buat kerja sendiri sini. Habis tak ada segala dayang-dayang, kundang-kundang, bodyguard, polis semua pergi ke mana habis dah. Itu menunjukkan bahawanya kita ni semacam mana tinggi pun taraf kita yang kita dapat di atas dunia ini, tetapi di sudut Allah, di mata Allah, kita ini semua saja. Hang B40 kah, hang M40 kah, hang T40 kah, hang ada kereta kah, hang ada basikal buruk kah, hang ada motor kat cat kah, hang ada apa kah Myvi kah, semua samanya saja. Esok ni dah mati, macam tulah sama juga orang kapan kita, macam tulah juga papan plywood tu juga yang timai, macam tulah juga batu nisan yang akan ada, orang akan kambuh, tanah tulah juga buat daripada tanah, hampir balik duduk dalam tanah juga. Okey, kalau hampa kaya sangat, ambil beg Kelly apa semua Chanel tu, botang hujung kaki, botang hujung kepala salah satu, pacak bunga keboja satu kat situ. Biar beg Kelly tu berzikir kat hampa masa hampa dalam kubur tu. Puas hati aku. Faham ke tak? Jadi kita ni semua serupa saja. Tak payahlah kita nak kata hang ni macam ni, hang tu macam tu, hang sesuai, hang tak adil, kami punya macam mana. Tak payah. Okey, macam aku kata tu tadi, elok-eloklah pakat-pakat kita ni semua londeh pi lah, semua segala gelang lah, segala segala MS lah, segala cincin lah, apa semua tinggal pi lah buh kat situ. Cek lah kut-kut benda tu berzakat ke tidak, cek lah benda tu patutnya kita ada ke tidak, cek lah patutnya kita dah bayar ke haunya apa semua, cek lah masing-masing. Ramadan ni kita semua kena jadi orang yang sama. Hang, aku jiran pun kena sama semua, tak ada apa-apa status. Okey, baik. Faham tak? Ramadan, Syawal kita sambut dengan sempurna. Kita buat, kita taubat, kita jadi orang baru, kita jadi orang Muslim baru. Barulah Allah suka. Kita lepas test ni, Allah akan angkat penyakit tu daripada muka bumi ni, insya-Allah. Ya, Allah akan pelihara agama kita, akan pelihara hamba-hamba dia. Yang itulah kita mau. Lagi cepat dia pi, dia hilang, lagi cepatlah kita ni kembali sempurna seperti kehidupan kita, tetapi kembali dalam bentuk yang baru. Okey, kembali dalam bentuk yang baru. Elok sangatlah Ramadan kita tak keluar, kita duduk berkiam mulai dalam rumah bersama ahli-ahli keluarga kita, kita buka puasa sama-sama. Lepas tu raya pun kita tak payah nak balik kampung. Raya macam dalam macam mana kita puasa family, raya saja macam tu. Cukup, kita tak mau ada pembaziran di situ. Lepas tu raya kedua, semua pakat-pakat puasa 6. Kalau sebelum-sebelum ni hampa semua tak pernah semua hidup puasa 6, puasa 6 kali ini. Senang, orang pun tak payah panggil hampa. Oh, lagi sat-sat raya kedua tu mulalah buat open house sana, open house sini. Lagi dah balik pada kampung PKL, kita nak puasa pernah, depa panggil pula, mailah makan sini, pilah mami lah, mailah makan sini. Lama-lama habis Peshawar tak ada puasa 6. Raya kedua semua pakat puasa 6. Pakat puasa macam bulan Ramadan tu. Try. Allah nak suruh kita latih jadi orang yang baik. Faham ke tak? Okey? Baik, lepas tu apa Abang Duk kata? Baik Abang Haji, kami ni balik sebab tahun lepas tak balik. Pi balik, pi mengikut balik. Pi balik. Awak tak balik tu mampu kah? Kalau kata benda ni duk ada tak clear lagi, mana tahu ada kat apa balik pula kat kampung tu, dah sana pula. Baiklah, tak pun kalau hampa balik kat kampung tu ada, hampa kena hampa balik KL, dah kami pula tak boleh pergi kerja. Pi lah. Duduk di rumah tu belajar macam mana nak buat rendang. Duduk di rumah tu belajar macam mana nak balut ketupat. Duduk di rumah tu macam mana nak masak nasi impit, buat kuah kacang. Duduk di rumah tu. Sampai bila hampa nak balik, nak tunggu mak hampa masak? Sampai bila rentua tu nak hidup, nak masak untuk hampa nak kaum keluarga? Duduk, bini-bini tak kerti masak tu, belajar macam mana nak buat ni, nak buat ketupat apa semua, nak buat rendang ke, nak buat kuah ke, nak buat laksa ke, belajar. Ni nak suruh orang tua tu lah juga duk tunggu tengah malam. Hampa bukan nak pergi tolong. Duit tak bagi, apa tak bagi, orang tua tu duk pusing tu. Dah buat, makan, semua camca garpu tak basuh, pinggan tak basuh, lambak semua nasi gitu, orang tua tu lah juga nak basuh. Yang tu ke raya. Patutnya terbalik. Yang muda ni, tok sah raya, bagi yang tua tu duk berehat. Yang ni tak, yang tua tu lah mangkit pi. Buat segala macam.
Lepas tu kunyah-kunyah macam, oh mom, you're the best cook in the whole world. Kepala bur hampa. Faham tak? Betul itu Abang Haji. Hang ni Azmi Razak asyik betul itu. Cik beli sebelum COVID. Oi, oi. Lambat mesej rupanya. Betul tu, sebelah saya tak pernah masak. Datuk Ustaz Rizaman duri. Datuk Ustaz Rizaman Ibrahim duri. Bagus hang akal banyak. Cakap alhamdulillah Allah bagi ilham tu sebenarnya. Kak hang tak balik Kak hang tak balik raya. Satgi aku habaq Datuk boleh tak? Balok mereka ni semua. Sokong Abang Zaman. Nice one kepala pelur. Minta maki. Dah lah sungguh kan? Jadi kita kena betul-betul fokus lah ni. Apa dia Ramadan, apa dia Syawal, apa dia puasa 6 lepas tu. Apa makna raya tu sebenarnya? Asbab duduk jauh dengan family dan saya pandai masak. Tadi dia berkata Datuk, oi 8,000 lebih tu kalau buat kat masjid penuh tu jemaah. Alhamdulillah, cik ni bukannya siapa-siapa, tapi cik boleh panggil orang tengok begitu. Aku pun tak tahu yang tu kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi satu rahmat dekat aku, di mana aku ni bukan main daripada sekolah agama pun. Oi, sekolah orang putih, mengaji pun terangkat-angkat juga. Tetapi aku boleh faham apa yang Allah bagi ilham dia kat aku untuk aku sampaikan dalam satu konteks yang santai, tetapi satu konteks yang pedas. Pasal apa kalau hampa nak tunggu ustaz-ustaz duk maki hampa, memang tak boleh lah. Satgi hampa maki balik ustaz tu, apalah ustaz ni duk kata kami lagu tu lagi. Tapi kalau aku kata hampa boleh diam pula. Jadi itulah satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kat aku. Hampa dengar pun faham, aku marah pun hampa tak kisah. Jadi minta maaf lah juga kepada mana-mana kelompok yang mungkin terasa dengan apa benda yang aku kata tadi. Bukan aku saja-saja nak kata, tapi lepas aku dah pencen ni, bila aku dah tak buat dah lagi dah baju-baju kaum-kaum elite ni, you alls, jadi aku boleh lah cengeng sikit dengan hampa, kan? Hampa nak kata aku tak boleh sebab hampa tak boleh buat baju dengan aku ke apakah? Tak boleh. Okey, kalau hampa nak buat baju dengan aku boleh. Hampa kena pakai tudung sampai labuh ni, jubah. Hampa tak boleh mai tayang kat aku apa-apa bag. Okey? Itu baru aku boleh buat baju dengan Faizul nanti buat. Selain pada tu, hampa nak ambil kecil hati dengan aku ke? Kecil hatilah. Tapi bagi pihak aku minta maaf banyak. Sebabkan aku sayang kat hampa ni lah. Hampa yang dah tolong aku berniaga 30 tahun ni, duk buat baju mahal-mahal kat aku ni. Sebab aku sayang kat hampa lah. Aku tengok atas bawah lah ni. Pasal apa hang kelaku lagu tu. Okey? Jomlah kita semua pakat-pakat patah balik buat benda. Kalau aku boleh patah balik daripada zaman jahiliah, aku boleh jadi lagu ni, mana kata hampa pun boleh. Hampa pun boleh patah balik. Jadi bila hampa patah balik, minta-minta besok kita macam mana kita bertemu, kita bergelak bertepuk tampak di atas dunia ni, macam itulah kita mau juga bertepuk tampak di syurga. Masing-masing akan pakai sutra dibuat daripada yang terbaik, sutra yang nipis dan tebal, semuanya berwarna hijau. Kita semua pakai umuk sama, kita semua pakai duduk-duduk istana kita yang dibuat pada perak dan juga emas, batu-batu permata, sungai, madu, susu, pohon-pohon yang cantik, haiwan-haiwan yang cantik yang kita tak pernah nampak di atas dunia ni. Setakat beg-beg Kelly Chanel tu tak usahlah duk habak di sana, segala macam beg pun ada. Habak saja. Tak payah nak dengki. Ada beg tu, aku ada beg ni. Dia tu ada beg tu. Tak boleh jadi. Kita kena telefon assistant tu, butik tu. Do you have another one? I want to buy that bag. Tak boleh. Masa di syurga tu tak ada iri hati, cemburu, tak ada. Ada beg tu, rumah hang lagi besar, rumah aku lagi kecil, tak ada dah. Semua akan sama rata, senyum je. Apa semua kita akan kata bila nampak saja, assalam. Kita akan bagi salam antara satu sama lain. Itu yang kita nak, cik. Oi, bukannya bisnes kita meletup-letup. Memang boleh bisnes meletup-letup dan kita akan menolong orang-orang berkejang. Kita memang tanggungjawab kita atas dunia. Tetapi kita kena berbalik bahawa semuanya itu hidup atas dunia pun kerana Allah Ta'ala, besok pun kita nak masuk kerana syurga juga di atas rahmat Allah ke atas kita. Okey, aku ni pun tak tentu Allah nak letak tang mana, neraka ke syurga ke tengah-tengah ke apakah pun, wallahu alam. Tapi
Apa yang patut kita buat ialah kita jangan fitnah Allah, dan kita kena yakin bahawa Allah sayangkan kita, bahawa Allah mengampunkan dosa-dosa kita sekiranya kita tidak berbuat apa-apa kepadanya. Okey? Jadi yang tu yang kita nak. Okey? Ramai-ramailah hampa yang duk ada kat live aku ni. Besok pun ramai-ramailah kita juga akan berjumpa di syurga, insya-Allah. Aku doakan hampa semua panjang umur, Allah pelihara daripada penyakit ini. Masa inilah juga kita nak kena bertukar perangai, jadilah baik supaya kita besok bukan sajalah 8,000, 7,000 semua yang akan jumpa. Aku nak minta tengok semua ni akan berjumpa kembali di syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Faham nah? Masih belum terlambat untuk kita berbuat. Ni kita duk bernafas lagi tau. Lepas tu kita tidur, tak tahu kita mangkit ke tak besok pagi. Kena COVID ke tak kena COVID ke tak tahu. Kalau malaikat maut dah tunggu dah hujung kaki malam pada mula ni tu, kita tak tahu besok ni kita mangkit tak mangkit. Jadi sebelum kita lena, sebelum kita apa, minta taubat siap-siap. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita minta besok Allah bangunkan lagi untuk kita berbuat pahala. Okey? Faham ke tak? Berarti macam tu. Besok bila kita mangkit pula celak sebentar, aku mangkit lagi, ya Allah syukur dapatlah kita buat pahala. Apa benda yang kita nak buat hari ni yang kita nak kutip pahala? Macam-macam kita buat itu, kita masak tunjuk resepi, kita itu, kita ini, kita tunjuk cara-cara nak hidup macam mana, itu kita selit-selit, kita ketawa-ketawa sikit, macam tu lah seronok. Okey? Faham nah? Baik. Allah. Siapa kata tu? Beef Hunter. Mudah-mudahan sihat hendaknya, amin. Ya, mudah-mudahan kita minta Allah akan angkatlah penyakit ni dengan sebegitu cepat. Dan kalau adanya di extend pun adalah hikmahnya, mungkin kita ni semua tak dicuci dengan sebersih-bersihnya lagi. InsyaAllah habis COVID ni, harap-harap semua yang tak pakai tudung pakai-pakailah pakai tudung. Tudung pula janganlah hak pendek-pendek sentot lagu tu, tudung lagu ni. Jantan-jantan pun mana-mana yang tak solat tu solatlah. Perempuan-perempuan yang mana balok liat tu, yang duduk sewa rumah, tak sapu sampah, tak buang sampah, tak basuh pinggan dalam sinki, semua tu malaikat cantik, cik. Oi, malaikat cantik. Kalau hampa ada rumah sewa, satu rumah ada 3 bilik, satu bilik ada setiap orang penyewa, dapur ada satu, yang 2 lagi balok, yang seorang tu saja yang duduk kemar rumah, yang tu pun berdosa juga, yang tu pun dia cantik, yang tu juga antaranya kenapa Allah nak suruh kita semua berkurung dalam rumah, supaya kita jaga cuci rumah tangga kita, bersihkan diri kita, mandilah, apalah semua, sabun, elok sapu, mop lantai, apa segala macam semua. Itu pun dikira sampai sekecil-kecil itu pun adalah kesan COVID yang Allah turunkan. Okey? Ramai gila public figure buat live macam ni. Dulu hampa tak ingat nak buat IG, nak buat live macam aku ni. Dulu hampa tak teringin nak bercakap dengan depa-depa ni semua. Lah ni barat pakat lah nak buat live sebab dia boring. Dulu hampa tak ingat. Aku ni kot lah buta perut IT, tak reti nak picit-picit sangat ni. Okey, siapa-siapa yang solat tak cukup tu, solatlah bagi cukup. Bukan kata hari ni kita nak solat 5 waktu terus. Memang kena buat, tapi kalau hampa mula dengan 1, 2, 3 waktu, lepas tu cukup pun tak apa, alhamdulillah. Tapi hampa kena minta umur panjang je lah, supaya tak pula hari yang hampa buat 1 waktu tu hampa pergi mampui. Okey? Apa pun kena taubat dulu sebelum kita nak buat benda-benda baik. Ya? Tidak nanti bila kita tak taubat, dosa tu tak terampun, tapi kita nak buat kebaikan, dia akan tahan kat situ, dia akan tak naik sebab dosa tu banyak, dosa tu ada di langit-langit tu. Okey, jadi kita buat baik tu, kebaikan tu akan ditampan di situ. Apa kita kena buat? Kita kena semayang taubat dulu. Bila bayang ni pecah, okey, maka apa kebaikan kita buat tu baru boleh angkat ke atas. Solat kena cukup. Ingat apa aku cakap tadi, rukun Islam. Kita mengucap dah asyhadu alla ilaha illallah. Tapi setakat mengucap tu sajalah. Dalam semayang pun ada mengucap, tak buat semayang pula. Lepas tu puasa, tak puasa pula. Ada yang puasa tapi tak semayang. Ada yang semayang tapi tak puasa. Macam-macam lah perangai hampa, pening kepala aku. Lepas tu dah semayang, dah puasa, dah mengucap, tak berkeluar zakat pula, terlupa. Macam-macam, tak berkeluar zakat. Lepas tu tiba-tiba pergi haji. Ada ke patut? Tak boleh lompat lah, cik. Oi, kalau hampa tak semayang, macam mana puasa punya pahala nak kena kira? Tak jadi. Kalau hampa tak asyhadu alla ilaha illallah, macam mana hampa nak semayang? Kalau hampa tak percaya, hampa tu sujud kat siapa?
Kalau hampa tak sujud, macam mana hampa nak puasa? Kalau hampa tak puasa, macam mana hampa nak bayar zakat? Kalau hampa tak bayar zakat, macam mana hampa boleh pergi haji? Tak boleh. Sebab di dalam hampa punya pendapatan dan juga kewangan untuk kos hampa pergi haji itu, ada di dalamnya zakat. Orang yang hampa patut berkulak bagi kat dia dulu, bukan hampa pergi haji. Bila benda ni dah bercelau atas bawah, tunggang terbalik, pi sana herok sana, tungging sana, memang tak dapat apa pahala lah. Buat saja macam tu, bengong saja. Sebab tu lah orang suruh mengaji. Faham tak? Jadi bila kita buat semua ikut turutan, barulah betul. Dalam semayang pun ada rukun. Tak bolehlah tiba-tiba Allahu Akbar, sujud terus, lepas tu mangkit, lepas tu baru bagi tahiyat, tiba-tiba ni pula duduk antara dua sujud. Tak boleh. Semua tu ada pergerakan. Nabi dah ajak. Ada benda lah pasal apa kita kena buat lagu tu. Dapat telur ayam saja. Betul. Okey? Baik. Jadi faham lah semua. Minum air Datuk. Minum. Bismillah. Ayat nyok ni. Jadi Datuk dan Alif Sata je buat live yang berguna malam ni. Muhasabah diri. Alif Sata tu cerdik lah dia. Pandai ngaji Quran apa semua. Berkenan lah juga aku kalau artis macam tu kan. Baiklah, maksudnya tak mudah hanyut kan. Artis ni hantau sajalah kan. Bila dah duduk dalam, termasuklah aku ni pun, bila dah duduk dalam industri ni, kadang-kadang macam tu lah kita tengok keliling tu macam takutnya kalau aku ni tak kuat iman kan, dia akan terbawa-bawa lah. Tapi baguslah Alif Sata tu. Lepas tu dia mai jadi apa nama tetamu pumpang pun, aku boleh rasa lah aura dia tu. Oh, budak ni cerdik lah lagu tu. Lama tak kena beletak Datuk. Okey. Jadi apa pun besok kita insya-Allah akan buat roti nyok lah. Roti nyok dengan gulai kan temenu, makan roti nyok. Tapi nyok tak ada. Faizul pergi cari tadi, aku nak nyok biji tu, tak ada. Dia pun semua tutup. Nak cari, aku ingat nak kokok sendiri. Lepas tu dapat nyok hak Thailand tu lah, hak nyok orang nak minum air nyok dengan isi nyok tu. Tapi tak tahu lah jadi ke tak. Try lah tengok besok, buatlah apa saja yang boleh buat. Okay. Jadi nak bersembang dengan aku lagi ke? Lagu mana? Datuk Riloyang bila ada stok. Amboi hang ni lah, aku baru je bagi. Ira Fazira pun sedap dan pandai mengaji. Umar Oya tak ada. Oya tak ada nyok. Oya ada nyok tak? Nyok biji. Nyok tu kelapa lah. Nyok betul lah hang ni. Nyok pun tak tahu. Ingat nak buat gulai temenung lah besok. Gulai temenung, lepas tu nak cicah dengan roti nyok. Lagu tu. Request Alif Datuk. Okay, one day I think, okay, satu hari nanti aku, tapi aku tak ada nombor telefon dia. Ada ke? Nanti aku tanya orang. Tak apa, aku DM je lah. Dia baca ke DM? Dia berapa juta lagi dia tak baca DM. Komen lah kot. Gajinya tak duk. Apa yang tak duk? Sedap mata. Sedapnya peknya. Oya kata tak ada. Tak ada. Hampir cari. Hang kan ada kuncu-kuncu duk pergi market duk cari nyok biji tu. Pergilah cari sat. Aku nak kukok ni esok ni. Kami esok buat gulai kanduri. Sedap betul. Datuk ajarlah kami buat nasi daging. Kami buat. Aku ni nasi-nasi ni tak berapa nak jadi sangat tangan ni. Satunya adalah aku tak suka makan nasi lain daripada nasi putih sebenarnya. Nasi minyak tu boleh, tapi tak selalu lah. Tapi aku ni lebih suka nasi putih kosong bodoh macam tu je sebenarnya. Nasi tomato tu. Lofa ada nombor telefon Alif Sata. Okey. Okay, tak apa, nanti aku tanya kat dia. Sebab Lofa ada telefon aku hari tu. Dia berkata KKM nak minta tolong beberapa artis untuk membuat satu sebaran tentang awareness penyakit ni lah. Sebab kita ni akan masuk ke gelombang yang lebih teruk nak cek. Jangan perlu seronok sangat. Okay. Gelombang di mana kita akan jadi macam Italy dan juga China.
Jadi akan bertambah banyak kematian dan juga kes-kes yang akan berlaku. Okey. Yang tu sudah pasti, dan aku pasti juga yang RMO ni juga akan dipanjangkan, kemungkinan sampai ke satu tahap yang di mana kita akan total lockdown ke apa ke, wallahu alam. Dan kita tak akan boleh menyambut Ramadan dalam keadaan biasa, dan kita juga tidak akan boleh menyambut hari raya dalam keadaan biasa. Itu cek dah rasa dalam hati lah. Jadi hampa kena betul-betul jaga, ya, makan minum, apapun yang orang duk sakit COVID tu, orang pilah dia duk sakit COVID. Kita yang duk dalam rumah ni jangan duk bagi sakit demam ke apa ke. Tapi aku duk teringat jugalah macam mana lah orang yang kena pergi dialisis, ya, orang yang nak kena pergi cek jantung, kanser, apa semua. Susah lah dalam keadaan macam ni. Orang yang beranak, orang yang nak bela anak kecil dengan pampers, dengan apa, dengan itu. Payahlah ya Allah. Aku ni syukurlah anak pun dah besar, dah apa, makanan cukup, orang bagi, rumah besar, itu ini gerbuk-gerbak. Tu pun gagah lagi nak kurih. Jadi kita kena syukurlah. Makit-makit pagi tu syukurlah. Banyak orang lain lagi dah lah susah, sakit kanser pula, dah lah susah dialisis pula, dah lah susah beranak kecil pula, anak kecil nak bancuh susu, nak beli susu, nak beli tu, nak ni pampers. Aduh lah, dengan duk wah dengan nak itu, dengan nak menyusu. Kita ni yang tak duduk tengok DM saja ni, syukur alhamdulillah. Banyak sangatlah orang yang kena, dia punya cabaran tu sungguh tinggi. Jadi hampa kena syukur banyak-banyak. Sujud tu bagi lama sikit, last tu lama sikit, ya. Sujud sembahyang fardu tu, solat fardu tu bagi lama sikit, last tu lama. Lepas tu ingat akan kita punya bahagian yang Allah bagi dekat dunia ni, dengan bahagian orang lain yang Allah bagi dekat dunia ni. Macam mana beza dia. Lama sikit sujud, tenung benda tu, ingat kita tak sakit di mana-mana, kita tak rasa susah di mana-mana, kita cukup ada, orang lain yang tak ada. Yang Allah uji kiri kanan depan belakang. Allah tak uji kita sampai ke tahap tu. Dan bila Allah tak uji kita tahap tu, kita kena tanya, bila ya Allah nak uji kita ni? Bila ya Allah nak uji kita macam Allah uji orang lain. Rasulullah SAW pun diuji, dihamun, dimaki, ditempik, ditempelak. Rasul yang maksum tu pun Allah uji. Kita ni macam mana? Mesti Allah akan uji satu hari nanti. Ini adalah salah satu ujiannya. Tapi tak teruk macam orang lain yang kena uji. Bagi mereka-mereka yang kena uji, tahan, sabar nak. Sabar, ingat Allah. Allah ada. Cakap dengan Allah. Bangkit, cakap dengan Allah. Sujud lama sikit, cakap dengan Allah. Kalau tak mau sujud dalam solat fardu, lepas tu sujud biasa-biasa pun sujud. Kalau hampa rasa doa tu Allah tak angkat dalam keadaan mengangkat doa, sujud. Itulah keadaan hamba, posisi hamba yang hina sekali posisinya. Kita sujud ke tanah, doa dalam keadaan sujud. InsyaAllah Allah tak akan nyaya dan keadaan kita. Kalau Allah tengah uji kita, minta singkatkan ujian itu, minta Allah pun habiskan ujian itu, dan kembalilah kita dalam keadaan yang sempurna balik. Nah, dengar kata hati. Hati yang baik akan membawa kita ke dalam main tisu. Ustaz, ada tak? Hati yang baik akan membawa kita kepada jalan yang baik. Nah,
Kalau ada anak-anak yang selama ni korang ajak dengan mak, dengan bapak ke, telefon minta maaf banyak-banyak. Minta ampun dan minta halai segala rezeki yang mak bapak bagi kat dia. Yang kita kadang-kadang ada salah guna. Mak bapak bagi duit untuk pergi belajar, beli benda-benda yang patut. Kita guna duit tu beli benda-benda yang tak patut. Itu pun Allah kira. Jadi telefon minta maaf, minta halai kat mak bapak. Nah, mak bapak pun minta maaf kat anak-anak pun tak apa. Kok dulu kita ada terkasar ke, kita terikut perasaan ke, maaf kat mereka ke apa ke. Okey, kita kena minta maaf banyak-banyak. Telefon dekat siapa-siapa yang kita pernah buat salah, gaduh ke apa ke. Okey. Saya sedang diuji, Datuk. Sekarang ni saya ibu tunggal, ada anak 3 orang, jobless. Dia saya pernah kerja, sebulan lepas berhenti kerja. Bukan suami buat hal, main cinta dengan office mate. Macam tu lah salah satu jenis DM yang aku duk terima, yang aku duk baca. Macam-macam. Ya Allah, ya Tuhan aku. Jadi hang nak belana hang tu macam mana? Allah, hai. Aku nak pergi tolong pun tak tahu hang duk tang mana, apa. Jadi kita pun apa-apa pun kita kena tolong orang yang paling dekat dulu. Kalau hang kata susah, hang ibu tunggal 3 anak, ya, laki pergi bercinta dengan office mate. Siapa adik-beradik hang? Adik-beradik hang tak kenal ke, tak tahu ke hang dalam masalah macam tu? Sebab tu, kalau aku nak tolong pun, aku ni pun jauh. Sebab tu Allah kata kita kena tolong adik-beradik kita dulu. Tapi sebelum tu, kita kena jaga jiran kita dulu. Lepas tu, adik-beradik kita macam mana, ada yang dalam masalah ke? Kita kena tanya. Supaya yang terdekat tu ditolongi dahulu sebelum yang jauh tu nak tolong kat hampa. Allah dah cipta sistem tu elok dah. Macam aku, yang paling sekali dekat ialah Oya tu. Lepas tu adik-beradik aku telefon tanya, ada siapa ke yang kerja tak dapat gaji? Habak mai kalau nak minta tolong. Lepas tu aku tanya pula adik-beradik aku yang lain. Lepas tu aku tanya pula pekerja-pekerja aku yang kerja sampai 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun dengan aku. Ada apa masalah yang tua-tua tu, sakit ke, demam ke, ada duit ke. Lepas tu barulah kita tanya kepada karya kita yang lain-lain. Faham tak? Jadi kepada sipulan tadi tu, ada adik-beradik ke yang tak boleh? Takkan tak ada adik-beradik boleh minta tolong? Tak buat macam mana? Macam tu lah dia ada namanya orang perempuan. Datuk, aku ni pun buta perut. Tiap-tiap kali pakai baju putih, lepas tu tak boleh nak baca. Awareness juga, ada kucing dan anjing di luar sana, selalu mereka yang tu pun aku cakap dekat siapa baru ni. Kesian dekat kucing-kucing, anjing-anjing duk makan kat market tu. Mereka semua nak pergi makan tak mana lah ni. Tak ada. Ingat sampai lagu tu lah, ya Allah, hai. Okay. Jadi macam itulah hampa semua duk baik-baik. InsyaAllah besok kalau aku panjang umur lagi, Allah bagi mangkit, ya, kita akan jumpa lagi dalam cerita-cerita lah, konten-konten akulah. Apa aku nak buat, apa semua tu nanti. Jadi duduklah baik-baik. Dah pukul 11 ni, pilih lena apa yang patut. Kita akan jumpa lah lagi insyaAllah besok hari. Minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa. Dan kalau ada ilmu-ilmu yang datang itu, dia hanyalah ilmu-ilmu yang cetek. Itu adalah ilmu-ilmu aku yang tidak seberapa ini. Dan Allah jugalah ilmu-ilmu dan zat yang betul. Wallahu a'lam. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapak lah pula dah buat live sampai 2 jam ni. Apa ada? Tak end lagi, sorry.